Then Ladies and gentlemen, our workshop session will begin shortly. Thank you. Sesi workshop akan bermula sebentar lagi. Terima kasih. we give another 1 minute earlier. Okey, Doktor. Oh, tak ada. Okay, Alia, I can start now. Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, ladies and gentlemen, distinguished lecturers, presenter, participant. Welcome to the workshop session, Visual Communication Skill Using InDesign Part 1 or Kemahiran Komunikasi Visual menggunakan InDesign Part 1 by our Khalid Hashim in the International Conference on Media Communication or Mention 2021. My name is Alia Zainal and I will be the MC for today. I will be assisted by Haziq Johan in the workshop session. The moderator for this session is our beloved Associate Professor, Dr. Normah Mustafa. If you guys have any questions, feel free to drop your question on the chat box below, and so we can read the questions in the questions and answer session later. Without further ado, over to you, Dr. Normah. Okay, thank you, Alia Nabiha, our MC for today's session, and Haziq Johan for technical assistance. I'm, as been said, Dr. Normah as the moderator of the session. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all. Welcome to the workshop C on Kemahiran Komunikasi Visual menggunakan InDesign. Okay, this workshop will be conducted by Mr. Khalid Hashim, Senior Graphic Designer at Penerbit UKM. Okay, thank you and welcome to Mr. Khalid and all participants for joining us today. Okay, for today's session, a little bit about the running up of this session. Yeah. For today's session, Mr. Khalid will introduce us with InDesign. Okay, the basic knowledge about this application, how to make a template, and followed by individual assignment on layout and design of text at the end of the workshop. Okay, so bear in mind this workshop will be conducted in Bahasa Melayu. Okay, so if you have any question, keep it later, or you just simply write down in the chat box. Okay, we will answer the question after the
session. Okay, towards the end. Okay, so ladies and gentlemen, let me introduce a simple biodata about Mr. Khalid. Okay. Everybody in the value chain, from chipset manufacturers to governments around the world. We've been thinking about this for some time in terms of how these... Hold on, can you please mute your speaker? Okay, so Mr. Khalid is a senior graphic designer at Penerbit UKM. He holds a Bachelor of Graphic from UC Technology Malaysia, and has more than 25 years of experience on graphic, and has been conducted more than 450 short courses on graphic in UKM and all over other institutions in Malaysia. Okay, so without any further ado, I handed the session to Mr. Khalid on his topic komunikasi visual dalam perisian InDesign. Okay, so ladies and gentlemen, please welcome our presenter, our speaker, Mr. Khalid. Okay, so over to you, Mr. Khalid. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pekerja yang memberi sedikit maklumat tentang latar belakang saya. Okey, pada hari ini untuk sesi dalam reka bentuk InDesign, saya share dari segi pengalaman saya lah, terutamanya dari segi reka bentuk grafik sedikit, dan pada selepas 1 jam atau 1 jam setengah tu kita akan start dari segi pembinaan macam mana how to make punya dari segi pembinaan bulletin menggunakan software InDesign, dan saya akan bagi beberapa input tentang tentang teknik how to create dia punya design dalam bentuk bulletin tu, and then dari segi perspektif reka bentuk khususnya dalam elemen of design. Okey, mungkin saya akan share sedikit tentang teori reka bentuk sebelum kita masuk kepada praktikal. Okey, dalam InDesign ni sebenarnya kalau kita lihat dia lebih menjurus kepada teknik desktop publishing, di mana kalau kita terlibat membina atau membuat news bulletin yang berbentuk banyak teks dan infografik dari segi gambar dan teks tu, kita lebih sesuai untuk menggunakan InDesign sebagai satu platform reka bentuk tersebut. Boleh saya sharekan saya punya presentation tersebut? Haziq? Okey, jadi saya akan sharekan untuk ni. Ya, Haziq. Okey, tapi untuk akses tu saya tak dapat masuk daripada drive encik Khalid. Okay, sorry, some technical problem here. Boleh Alia share kat saya ya? Sebentar ya. One moment please. Thank you. Doktor, saya dah email doktor.
Cik Khalid, this protected lah, tak boleh dikena request. Allow access. Sekejap Doktor, saya cuba share screen. The objects, thinking objects, which are essentially sensors. We clearly use the smartphones, which are sensors. Sekejap lagi Doktor. Setting. Tak apa. Nah, setting tak ada kat sini. Cik Khalid, saya email you request tu untuk access. Please allow untuk access. Sekejap ya. Doktor nak saya share ke? Sebab saya boleh share. Then kalau you boleh, then you share. Okey, kejap Okay. Adia buka dulu slide tu, then baru share. Oh, kejap Stop dulu. Stop sharing. Stop sharing. Okey, kejap. You buka dulu slide Cik Khalid tu, then baru share. Alright. Okay. Sorry for some technical problem here. Alright. Okay, Right. Cik Khalid boleh kita start. Tak apa. By the way, Doktor, ni bukan dari screen saya tau. Ni dari screen teknikal. Alright, okay. Okay, can move to next slide, please. Okay, next. Siapa yang jaga dia? Okay. Alright, Okay, next. next slide. Okay, khusus ni. Okay, khusus ni kita seperti mana dalam atur cara ni, saya telah bagikan beberapa segmen di mana pada pagi ni saya cerita sikit tentang teori asas reka bentuk grafik, lepas tu pengenalan tentang dalam InDesign, okey, lepas tu kita akan start pada tengah hari ni pembinaan template menggunakan dalam InDesign, and then kita akan saya akan berikan tugasan individu lah. Maknanya dalam tugasan individu tu kita lebih menjurus kepada macam mana kita nak buat create dia punya bulletin. Okay, next. Okay, sebelum kita teruskan kita punya sesi kita, saya nak just nak share sedikit tentang perancangan dalam reka bentuk bulletin, di mana kita mesti kena tahu tentang dia punya audience bila kita nak buat bulletin tersebut. Okay, sama ada dari segi acara, penyelidik, artikel, promosi, hebahan dan sebagainya. And then yang paling penting adalah kandungan konsep reka bentuk bulletin tersebut. Okay, dia mesti kena ada dia punya brand. Maknanya kalau macam contoh dia macam Nadi Bangi, dia mesti kena ada brand. Di samping itu juga dia mesti kena ada dia punya typeface lah, dia punya logo. Okay, itu adalah amat penting bila kita nak membuat satu reka bentuk bulletin. Okay, and then dari segi dia punya corporate colour, itu dia mesti kena tahu sedikit tentang penggunaan warna, di mana penggunaan warna tu dia mesti melibatkan dari segi
apa tu, contoh dia macam FSSK contoh dia penggunaan biasanya kita gunakan warna hijau sebagai warna faculty. Tu adalah elemen penting dalam membina satu design untuk apa tu, penerbitan lah. Okey, kalau bahagian komunikasi contoh macam mention saya tengok warna yang corporate colour dia lebih kepada macam warna-warna turquoise dan kehijauan macam tu okey. And then di samping tu juga bila kita nak buat satu reka bentuk, yang paling utama adalah konsistensi. Sebab dalam bidang penerbitan kita kena pastikan 4CS tu kena ada. Maknanya dia mesti kena ada konsistensi. And then dari segi dia punya penulisan yang disebut sebagai coherence. And then bidang penulisan tu atau artikel tu dia mesti kena ada orang kata clear clarity dan correctness dari segi artikel tersebut. Okey, keempat-empat kombinasi ni amat penting bila kita nak buat satu bentuk bulletin. Okey, and then yang paling utama adalah dari segi dia punya layout atau komposisi reka bentuk tersebut, di mana dia mesti kena konsisten. Kalau kita dah buat satu reka bentuk design tu, contoh dia volume 1, volume 2, volume 3 dan seterusnya, dia mesti kena ada konsistensi dari segi reka letak selain daripada reka bentuk tersebut lah. And then dia mesti kena selaras dengan dia punya warna, element of design, dari segi typography, dari segi dia punya alignment dan sebagainya And then di samping itu juga kita mesti kena masukkan elemen creativity dalam design bila kita nak buat satu reka bentuk atau design tersebut And then yang keempat adalah spesifikasi bulletin. Yang ini kalau macam contoh dia kalau kita nak bentuk cetak, dia ada dia punya spesifikasi dia. Okey, kalau mesti kata kita nak buat bulletin online, ada dia punya format dan dia punya size yang orang kata reasonable untuk kita nak muat atau kita nak upload dalam apps ke atau dan sebagainya atau portal. Okey, seterusnya adalah bulletin dalam bentuk email blast. Okey, so sekarang ni kebanyakan daripada universiti-universiti kita menggunakan email blast sebagai satu platform untuk nak memberi hebahan kepada umum And then dia amat penting sekali dari segi satu keefisienan, and then dari segi dia punya cost dia agak orang kata jimat berbanding dengan percetakan. Okey, sebab kalau kita tengok dari masa ke semasa perubahan penerbitan dia agak orang kata berubah dan lebih menjurus kepada dalam bentuk apps atau online. Okey, and then begitu juga kalau kita ada bulletin tersebut atau kita dah buat satu design tersebut, and then kita boleh muat naik kepada portal berita. Contoh dia kalau macam dalam UKM kita ada UKM News. Okey, kita dah masukkan dalam portal. Okey, yang diselia oleh Pusat Komunikasi Korporat. And then yang kelima, bahan artikel atau ilustrasi foto atau image. Yang ni amat penting sekali. Kita kena memilih dia punya artikel yang baik dan ada dia punya impactful dan orang kata diminati oleh semua pembaca begitu juga dengan penggunaan foto yang kita gunakan. Dia mesti kena orang kata kena terang, sharp, jelas dan dia menampakkan ciri-ciri orang kata signifikan dari segi elemen fotografi tersebut. Okey, yang keenam adalah perisian. Okey, perisian yang amat penting sekarang ni adalah bila kita nak buat desktop publishing, kita menggunakan InDesign sebagai satu platform. Okey, yang ketujuh adalah cara kita menulis atau meletakkan dia punya hierarki penulisan tersebut. Okey, dia mesti ada tajuk, ada subtajuk, ada body text dan sebagainya. Dan yang ke-8 adalah kita kena memilih, menyelaras dan memadankan font ilustrasi sesuai dengan karakter apa dia punya artikel yang kita nak buat. Okey, yang ke-9 adalah dia punya labeling. Maknanya
Biasa kalau kita buat satu reka bentuk, okey, kalau anda lihat dekat sini, dekat hit UKM yang kita selalu blast ni, dia ada di bawah tu kita ada dia punya alamat address dan QR code supaya lebih orang kata lebih mudah kalau kita nak membaca secara online. Okey. Okey, next. Okey. So sekarang ni bulletin dalam bentuk newsletter, okey, dia mesti kena ada dia punya main. Main tu adalah dia punya paparan yang utama di dalam aspek bulletin. Ni saya sebut sebagai macam bulletin cara email blast lah. Dia mesti kena ada dia punya induk dia. Okey. Dalam induk tu dia mesti kena ikut dari segi dia punya consistency, okay, orang kata dari segi aspek dia punya satu, dia punya header. Header tu biasanya kita akan meletakkan dia punya brand, okey, brand, typography, okey, and then dari segi dia punya logo, volume dan biasanya kalau misalnya kita nak buat bulletin ni adalah kategori penerbitan berkala. Maknanya kita mesti kena ada ISSN, International Standard Series Number. Maknanya di dalam pembinaan bulletin biasanya dia dikeluarkan berkala. Maknanya mungkin dalam setahun tu kita keluarkan lebih kurang dalam 4 atau 5 kali bergantung kepada penerbit itu sendiri. Okey. Kalau misalnya kita terlalu banyak dia punya news, mungkin kita boleh keluarkan sebulan sekali ke atau sebulan 2 kali ke, bergantung kepada penerbit itu sendiri. Okey. Okey. Ini adalah halaman pertama dan biasanya kalau misalnya kita halaman pertama tu dia lebih ringkas dan dia lebih impact untuk kita nak baca capture dari segi dia punya content atau dia punya headline atau tajuk yang utama tu. Kalau kita interested atau pembaca interested untuk nak membaca lebih, dia akan klik read more, dan read more tu dia akan keluar kepada paparan yang kedua seterusnya yang lengkap dari segi artikel yang full tersebut dan berserta dengan gambar. Okey. Begitu juga dengan contoh dia kalau macam hit, biasanya hit UKM, saya menceritakan tentang hit UKM. Okey, biasa kita akan meletakkan 3 atau 4 artikel yang ada impact kepada pembaca dan yang nombor 1 tu dia lebih orang kata lebih lebih impactful berbanding nombor 2 dengan nombor 3 dan seterusnya. Dan biasanya kalau kita nak membaca atau nak membaca lebih lanjut, kita akan tekan button tersebutlah, dia akan paparkan kepada pembacaan yang seterusnya. Okey. Okey, so sekarang ni dalam newsletter dia ada yang paling penting adalah dia punya kategori, dia punya layout tersebut. Dia ada A, B dan C. Seperti mana tadi saya sebut. Okey, yang nombor 1 tu header. Maknanya itu disebut sebagai masthead. And then dia punya yang kedua adalah body. Body text tu adalah elemen artikel yang ada di dalam bulletin tersebut, dan seterusnya footer. Footer ni adalah labeling. Maknanya dia ada QR code, dia ada macam social media punya address, alamat, telefon number dan QR code. Okey. Bila kita nak membuat satu reka bentuk, yang paling penting adalah konsistensi, di mana A dan C dia akan tekal sampai bila-bila. Maknanya selagi kita tak buat new brand, maknanya dia akan kekal dan dia akan konsisten. Tapi dalam bahagian B di mana body text ni, okey, yang itu kita akan pilih atau kita akan update dari segi kita punya artikel, dan kalau misalnya kita ada penyumbang daripada mana-mana, kita boleh masukkan sebagai kita punya kolom untuk bahan artikel yang terkini. Dan ini pula kita kena fikirkan di mana bila kita nak buat satu bulletin, dia mesti kena ada dia punya
pembahagian. Okey, mungkin pembahagian pertama adalah penyelidikan, contohlah penyelidikan. Yang kedua adalah tips, yang ketiga adalah news yang terkini. Okey, itu bergantung kepada penerbit untuk menentukan dia punya kolom untuk membuat satu bulletin. Okey, yang seterusnya next. Okey, di dalam mereka bentuk bulletin, kita kena tahu sedikit tentang istilah penggunaan bila kita nak mereka letak di mana kalau kita melihat dekat sini, ini adalah double spread. Kalau kita tengok buka ini macam contoh magazine, let's say dan bulletin dia mesti kena ada beberapa yang kita kena pastikan, di mana kalau kita tengok dia ada header and then dia mesti kena ada judul, heading, and then dia ada deck, initial caps, artwork. Yang ni kita boleh tengok dari segi dia punya fungsi-fungsi yang kita buat untuk nak buat satu reka bentuk bulletin yang kata up to date dan selaras dengan pembinaan penerbit dalam bidang penerbitan. Dia mesti kena ada, kadang-kadang kalau kita nak nampak lebih efisien kita punya bulletin tu dia nampak up to date, dia mesti kena ada elemen-elemen yang ada kat sini lah, elemen teks yang ada kat sini. Contohnya macam judul, caption, dan kita kena perhatikan sedikit untuk nak buat satu bulletin ni kita kena ada dia punya style. Kita kena create kita punya style. Maknanya bila kita nak buat atau kita nak menerbitkan sesuatu bulletin, yang paling penting kita membina kita punya template kita sendiri untuk nak membuat style, supaya seperti mana yang tadi saya bagi tahu, dia mesti kena ada konsistensi untuk kita punya rekaan tersebut. Yang paling penting adalah 3 elemen tersebutlah. Yang paling penting macam contoh dia macam judul, and then dia punya subjudul, and then dia punya bacaan teks. Bacaan teks tu dia mesti kena konsisten. Contoh kita gunakan 10 point size atau 11 point size. Untuk keluaran yang seterusnya dia mesti kena konsisten juga. And then dari segi penggunaan font pun kita kena sama, tak boleh orang kata berubah. Mungkin kalau macam volume 1 and then volume 2. Kalau contoh dia, kalau kita tak konsisten, bila kita melihat volume-volume yang seterusnya, dia tak nampak dari segi dia punya konsistensi dan impact dia, kita punya style atau kita punya gaya penulisan tu dia tak nampak orang kata profesional. Maknanya mesti kena follow dia punya guideline tersebut. Begitu juga dengan dia punya hierarki. Kalau contoh dia untuk dia punya heading dia mesti kena bold dan besar. And then dia punya subjudul tu dia mesti kena reduce daripada apa yang kita buat dekat dia punya heading tersebut, dan bacaan teks dan caption. Maknanya untuk membina tu mesti kena ada dia punya hierarki dia. Okey. Ini mungkin nanti anda boleh boleh nilai, boleh ambil daripada saya punya ni nanti kemudian. Saya ada share, nanti saya akan bagi tahu, saya ada share saya punya bahan dan note untuk anda di dalam Google Drive. Nanti saya akan bagi tahulah dia punya dia punya address dengan email tersebut, anda semua boleh access. Okey. Ini untuk bulletin. Sama juga kalau kita membina, contoh dia membina news. Next dekat nombor 7 next. Boleh scroll next nombor 7. Okey, nombor 7 ni adalah contoh dia macam news. News pun dia lebih kurang sama juga dengan bulletin. Cuma news ni dia lebih compact berbanding dengan bulletin. Kalau macam bulletin tu kita ada dia punya white space. Okey, white space. White space ni amat penting sekali bila kita nak buat satu reka bentuk. Tetapi untuk news, dia punya white space dalam akhbar dia agak limited pasal dia lebih mahal compare dengan bulletin.
Okey, sebab kalau macam news ni dia orang kata macam contoh dia surat khabar, biasa kita baca dan kalau macam kata ada setengah orang tu dia akan simpan, ada setengah orang tu dia akan bila dah baca dia akan buang lah. Okey, tapi dia punya cost dia agak mahal kalau macam kata compact dia punya kolom-kolom tu agak mahal Jadi biasanya kalau macam news dia agak compact berbanding dengan bulletin, tapi dia punya konsep lebih kurang sama kalau kita tengok dia ada dia punya heading dan sebagainya ni footer dan dia punya masthead, okey. Okey, dan seterusnya nombor 8 Okey. Saya just nak bagi tahu tentang fungsi-fungsi di mana kalau kita menggunakan penggunaan perisian okey, ini amat penting sekali supaya kita tak terlepas pandang. Okey, saya just nak maklumkan kepada anda semua di mana penggunaan Photoshop, Illustrator dan Adobe InDesign. Okey, untuk bidang atau mengedit gambar, biasa kita gunakan Photoshop sebagai salah satu daripada software untuk mengedit gambar. Okey, kalau kita nak ubah atau kita nak manipulate gambar atau kita nak bagi gambar tu nak lebih enhance dari segi dia punya kualiti gambar tersebut dan kita nak terang gelap dan sebagainya, kita menggunakan Photoshop. Okey, dia tak sesuai untuk kita nak mereka letak atau menerbitkan satu bulletin menggunakan Photoshop. Satu, kita kena ingat di dalam reka bentuk dia ada dua pendekatan atau image yang kita nak keluarkan atau kita nak output. Satu, image dalam bentuk raster, satu lagi dalam bentuk vektor. Okey, di dalam Photoshop dia biasanya menggunakan image raster image, di mana kalau kita besarkan atau enlargekan gambar tersebut dia akan nampak dia punya pixel berbanding dengan kita menggunakan penggunaan Illustrator atau InDesign. InDesign ni amat penting, dia lebih kurang macam Illustrator juga, tapi Illustrator ni dia lebih menjurus kepada teknik atau kita nak melukis atau melakar satu dia punya macam illustration atau kita nak membuat satu reka bentuk macam contoh dia macam ilustrasi bergambar biasa kita gunakan Illustrator lah, atau melakar objek kita gunakan Illustrator, atau kita nak membuat satu tracing tracing kalau kita nak buat macam contoh dia macam melukis bangunan atau kita nak melukis satu objek yang lebih orang kata macam contoh macam ikon, logo dan sebagainya, kita gunakan Illustrator. Okey, untuk layout biasa kita gunakan InDesign. Kalau kita dah ada contoh dia source daripada Photoshop dan Illustrator, untuk finalize, untuk nak membuat reka letak, kita mesti gunakan penggunaan perisian InDesign sebagai satu platform untuk membina atau menerbitkan sebagai judul buku, bulletin, format dan sebagainya. Yang ni kita sebab dia lebih mudah, and then dari segi dia punya format compare dengan yang lain, contoh dia macam Illustrator atau Photoshop, kalau kita save dia tak terlalu besar berbanding dengan Photoshop kalau Photoshop memang tak boleh lah, dia akan jagged dari segi dia punya penggunaan font. Tapi kalau misalnya font tu nampak jelas dan cantik, dan kita boleh adjust dia punya spacing, dia punya kerning, and then dari segi typography dan sebagainya, dia lebih sesuai menggunakan Adobe InDesign CC. Dan biasanya kita save as a PDF lah untuk format. Kalau contoh dia kita nak masukkan ke dalam portal dan sebagainya, kita boleh save as a JPEG dan sebagainya atau PNG. Okey, itu dia punya finalize lah dari segi reka bentuk untuk bulletin dan sebagainya. Okey, okey, seterusnya next 9 ini fungsi dan kegunaan InDesign sebagai dia salah satu daripada tujuan rekaan brosur, majalah dan sekaban dan sebagainya. Okey, dia menghasilkan rekaan yang menarik, kemas dan berkualiti mengikut ciri dia punya spesifikasi dalam bidang. Kalau kita nak pautkan dalam email blast dalam bentuk online atau digital,
Dan juga dia boleh support kalau kita nak untuk bahagian bidang pencetakan atau kita menggunakan digital, sama ada digital printing atau offset printing. Maknanya dalam proses warna dia, kalau misalnya kita menggunakan offset printing, kita menggunakan proses cyan, magenta, yellow, black. Maknanya dia ada dia punya features yang kalau kita nak gunakan atau nak mencetak dalam kuantiti yang banyak, contohnya macam surat khabar dan sebagainya. Okey, itu amat penting. Kalau kita gunakan contoh dia penggunaan software, contoh dia macam Words atau kita menggunakan PowerPoint, dia tak support benda elemen tu. Sebab dalam bidang pencetakan dia ada dia punya dia ada dia punya crop mark dan sebagainya. Yang itu kita kena tentukan lah and then dari segi dia punya bidang pencetakan dia ada dia punya proses warna tu. Itu amat penting kalau kita nak menggunakan penggunaan software InDesign ni adalah yang terbaik lah. Kalau selain daripada InDesign ada beberapa lagi software, contohnya macam yang sebelumnya ada macam Quark Express dan sebagainya. Itu pun boleh juga digunakan. Tapi yang paling trending buat masa ni adalah InDesign, keluaran Adobe. Okey, seterusnya. Okey, ini yang tadi saya cerita tadi. Okey. Kalau kita gunakan contoh dia macam image terbagi pada dua, image vector dengan raster. Ini kena faham sedikit lah. Kalau macam Photoshop, dia ada gambar muka orang tu. Okey, kita jadikan dia, kalau kita zoom 5 kali ganda, dia akan nampak jagged-jagged. Okey, berbanding kalau kita gunakan contoh macam AI, Illustrator atau InDesign. InDesign pun kita sebenarnya boleh melakar juga, sama juga macam Illustrator, tetapi dia adalah kekurangan sedikit. Tapi dalam InDesign kita boleh menggunakan atau melakar objek. Kita boleh wujudkan image vector. Okey, di samping ilustrasi. Okey, next. Ni just saya nak tunjukkan sedikit tentang saya punya penggunaan InDesign. InDesign dalam saya punya design. Ni adalah design atau reka bentuk di dalam yang dikeluarkan 360 magazine Asia Magazine di bahagian kolom advertisement pada tahun 2016 yang dahulu. Saya masukkan muatkan kolom pengiklanan di dalam majalah Asia untuk UKM. Saya menggunakan InDesign lah sebagai salah satu dia punya platform. Okay, next. Okey, ini adalah contoh dia macam poster. Okey, untuk design UKM. Okey, next. Okey, bila kita nak buat satu design, dia konsep dia mesti kena ada. Satu yang paling elemen yang paling penting adalah selain daripada tipografi adalah foto. Foto tu amat penting untuk kita nak menyelahkan kita punya design. Kita pun sama ada kita nak buat bulletin dan sebagainya. Okey, next. Okey, ini adalah saya tak menguraikan lebih lanjut, tapi ini adalah dia punya basic element of design, di mana dia mencakupi 7 elemen penting, di mana garisan dari segi bentuk, ruang, texture, size, warna, nilai dan sebagainya. Ini anda boleh baca kemudian. Okey, ini adalah secara umum je saya nak bagi tahu, dia mesti kena ada elemen ni untuk nak dapatkan impactful dari segi design tersebut. Okey, next. Okey. Ini amat penting kalau kita nak membuat satu reka bentuk bulletin ke apa ke, poster dan sebagainya. Komposisi. Okey, komposisi adalah elemen teks dalam rekaan, di mana kita mencari titik fokus dalam kita punya layout tersebut. Okey, apa yang kita nak tonjolkan untuk sesuatu page, kalau kita nak tengok, dia mesti kena ada titik fokus, di mana kita menggunakan dia punya golden triangle atau kita menggunakan segi tiga ni untuk nak membuat satu titik focal atau focal point di dalam satu design. Okey. Okey, yang kedua adalah menentukan baris, arah baris. Okey,
sama ada kiri dan kanan, atas dan bawah. Okey. Yang ini anda kena perhatikan sedikit bila kita nak buat satu design, dia mesti kena ada dia punya flow bacaan tersebut. Okey, sama ada daripada atas ke bawah, kiri ke kanan. Okey. Yang seterusnya adalah menentukan skala atau hierarki kepada 3 peringkat. Ni tadi saya sebut tadi. Kalau misalnya kita nak buat satu bulletin, dia mesti kena ada tajuk, ada subhead dia punya dan dia mesti konsisten. Okey. Yang seterusnya adalah imbangan pada rekaan tersebut. Okey, dia mesti kena ada balance dalam design kita sebut dia kadang kalau kita nak buat dia mesti kena ada imbangan tu dalam bentuk gambar, kombinasi antara gambar, kombinasi antara teks dan kombinasi antara kita punya elemen atau ilustrasi. Dia mesti kena seimbang. Okey. And then penggunaan rule of third pun amat penting juga dalam menentukan kita punya keseimbangan dalam reka bentuk tersebut And then penggunaan menentukan kontras rekaan. Dia mesti bila kita nak buat design dia mesti kena ada kontras. Kontras ni maknanya kalau warna latar gelap and then dia mesti kena kontra dia punya teks tu mungkin cerah atau menggunakan warna putih. Kalau misalnya latar terang, kita menggunakan warna teks yang gelap dan berwarna yang striking untuk latar belakang yang cerah dan sebaliknya. And then kita mesti menggunakan teknik pengulangan. Pengulangan ni maknanya mungkin kita menggunakan warna yang sama dan kita konsisten lah, maknanya dia ada dia punya pengulangan dari segi rekaan tersebut. And then penggunaan ruang rekaan ini yang disebut adalah sebagai white space. Dia mesti kena ada ruang rehat juga bila kita nak buat satu bentuk atau berita dan sebagainya, mesti kena ada white space supaya kalau kita dari segi audience bila kita membaca suatu design atau bulletin sebut mesti kena ada ruang rehat ada ruang rehat supaya kita nampak relax dan santai untuk membaca atau melihat design dan seterusnya. Okey, kita kena ambil kira 3 komponen pembahagian rekaan yang tadi saya sebut adalah rule of third, di mana teknik grid dan komposisi dan 3 kolom sama ada mendata dan 3 kolom membujur. Yang ni biasanya kebanyakan kita bila kita nak buat design kita tak melihat dari segi kombinasi atau pembahagian ruang rekaan kepada rule of third. Rule of third ni juga diguna pakai di dalam teknik untuk kita nak mengambil gambar. Dia kalau misalnya teknik yang kalau kita nak ambil gambar secara efektif dan secara nampak kreatif, kita mesti menggunakan pembahagian kepada 3 ruang atau 3 pembahagian atau rule of third. Okey. Terusnya ini adalah komposisi dalam reka letak. Okey, di mana kalau kita nak buat satu rekaan dia mesti yang tadi saya bagi tahu salah satu daripadanya adalah yang paling penting adalah shape, mesti kena ada segitiga tersebut. Okey. Di samping itu juga bila kita nak buat satu design pastikan kita kena plan. Kita kena plan dari segi dia punya komposisi tersebut. Okey. Di mana kita nak letakkan dia punya masthead tu, okey, sama ada kita nak, and then dari segi yang tadi saya cerita tadi dia ada dia punya aras pembacaan dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Dan di samping itu juga kita akan masukkan elemen yang tadi yang saya sebut tadi pembahagian ruang disebut rule of third. Okey. Ni nanti anda boleh tengoklah dari segi dia punya sketches untuk bila kita nak buat satu rekaan tersebut. Okey. Kalau anda perhatikan di sebelah ni ada satu poster tu, dia ada dia punya pembahagian. Maknanya dia ambil nombor 6 sebagai pembahagian. Dia simple je benda ni. Kalau misalnya anda membuat satu rekaan, anda boleh menggunakan teknik nombor 1 hingga 18 ni sebagai salah satu daripada elemen reka letak. Okey, kalau anda perhatikan macam contoh dia yang tengah ni yang tengah tu dia akan ambil yang masthead
masjid. Lepas tu dia punya komposisi tu sama juga. Maknanya dia meletakkan teks berada di center dan elemen gambar berada dekat bawah. Okey. Ni nombor 1 hingga 18. Kalau misalnya anda nak buat satu rekaan, anda boleh follow dia punya guideline, dia punya layout tersebut. Okey. Terusnya page 17. Ini adalah elemen golden triangle, di mana kalau misalnya kita tadi saya dah sebut tadi, bila kita buka contoh dia macam magazine kita kena pastikan dia punya elemen golden triangle. Maknanya dia mesti kena ada satu, kita kena pecahkan kena pecahkan dalam bentuk segitiga kalau kita perhatikan A, E dan D. F ni adalah E dan F adalah tengah. Di mana kalau kita tengok kedudukan golden triangle dekat sini adalah nombor 2 dengan nombor 4 tu. Tu adalah dia punya function yang paling kuat dekat situ. Di samping tu juga nombor 8 nombor 8 di tengah tu. Tu adalah dia punya yang paling kuat kalau kita nak meletakkan satu image. Antara 4 dengan 8. Okey. Ini adalah dia punya structure di dalam reka letak kalau kita nak membuat satu design supaya dia nampak impactful dan dia nampak lebih kreatif untuk para pembaca melihat design tersebut supaya kalau dia nampak lebih profesional berbanding kalau kita melihat kalau kita menaip kita just cuma letak sahaja teks dengan gambar. Tapi dari segi sudut perekaan, okey, kita akan melihat dari segi sudut ni lah untuk menentukan sama ada dia punya design tu tersebut lebih nampak impactful atau sebaliknya. Okay, next. Ini adalah komposisi dalam foto. Ni sama juga foto dengan design sama je tadi saya sebut. Dia mesti kena ada kesinambungan. Sebab design bila kita nak buat layout, dia sama juga dengan foto. Maknanya dalam foto pun dia ada dia punya golden ratio dia. Dia ada dia punya golden ratio dia. Yang mana paling besar dan yang kecil itu ada sebagai elemen supportive untuk kita punya ratio yang besar. Contohnya macam 34, tapi elemen 1385 tu itu adalah elemen support untuk nak dapatkan dia punya mood atau kreativiti dalam satu rekaan atau foto. Okey. Ni nak share dari segi inilah elemen foto. Okay, next. Okey, ini adalah elemen dari segi warna. Nanti dalam bila kita nak buat satu reka bentuk dalam InDesign, kita mesti kena ada elemen warna untuk nak buat satu, dia mesti kena ada elemen warna ni amat penting. Satu, dia ada dia punya warna primary. Primary tu maknanya ada 3 elemen warna yang penting, di mana warna merah, kuning dan warna biru. Dan dia ada secondary dan tertiary. Maknanya tertiary ni dia adalah harmoni punya warna lah. Nanti bila kita nak buat satu design, kita kena ada elemen-elemen ini untuk nak masukkan. Mungkin kita nak buat satu background warna dan penggunaan warna. Contoh dia kita nak masukkan warna pada tipografi, dia mesti kena ambil kira dari segi pemilihan warna atau dia punya element of color. Okay. Dia dalam satu rekaan kita kena pastikan satu dia kena warna ni kita bagi pada 3, satu warna panas, warna neutral dan warna sejuk. Okey. Okey, next. Terusnya okey, ini mengikut keserasian untuk kita nak buat satu design nanti. Warna panas, warna harmoni, dan ini nanti anda boleh baca kemudian saya akan share kepada anda. Nanti anda boleh download nota ni. Okey, seterusnya. Ini kalau kita nak buat satu design lah, maknanya kalau dia mesti kena ikut dari segi konsep warna tersebut. Kalau misalnya warna biru dia lebih menjurus kepada warna-warna macam kelembutan dan semacam tenang. Warna merah ni dia lebih menjurus kepada warna-warna yang berani, warna-warna yang kata bagi-bagi energi pada kita.
Contoh dia macam, contoh dia kalau kita nak buat satu posters, okey, warna untuk makanan, biasa kita gunakan warna merah, bukannya warna biru. Begitu juga dengan kalau kita nak bagi kelestarian nature, okey, kita menggunakan warna hijau sebagai elemen penting untuk nak support. Mungkin kalau kita tengok warna hijau, dia nampak tenang dan dia berhubung kait dengan warna-warna alam, okey, warna-warna tumbuhan. Maknanya elemen warna ni dia mesti kena related dengan apa yang kita nak buat untuk menentukan konsep, okey, dalam satu rekaan. Okey, next. Ini adalah kombinasi warna lah. Maknanya kalau macam contoh dia macam dalam UKM ni, kita melihat warna 3 kombinasi. Okey, dia simple je. Kalau kita nak membuat satu konsep warna, kita kena lihat dahulu dari segi dia punya logo tersebut. Contoh dia macam logo UKM, kita ambil logo UKM, kita ada 4 warna, di mana warna merah sebagai satu warna dominan. And then elemen support warna merah adalah warna sains, warna kebiruan, warna kuning, warna putih dan warna hitam. Okey, kalau kita nampak macam contoh macam Maybank, contoh dia elemen yang paling penting adalah pembinaan konsep atau corporate identity warna Maybank, dia ada warna kuning keemasan tu, warna kuning-kuning oren dan warna hitam. Itu adalah dia punya dua kombinasi combine warna. Dan elemen support warna yang biasanya dia menggunakan warna putih. Maknanya dia biasa akan gunakan warna putih sebagai elemen yang tadi saya sebut tadi, kita ada elemen asas warna dan elemen support tertiary colors. Okey, sama juga kalau kita nak buat satu bentuk buletin ke apa ke, dia mesti kena ada elemen warna yang dominan. Maknanya elemen warna yang dominan tu adalah elemen konsep yang paling unggul untuk satu rekaan tersebut. Dia mesti kena ada signifikan dari segi penggunaan warna korporat. Dan elemen supportif adalah elemen yang tadi saya cerita tadilah. Okay, next. Ni just design-design yang saya telah buat lah. Maknanya dia mesti menggunakan elemen warna dan penggunaan tipografi dan sebagainya. Dan biasanya kalau kita trend zaman sekarang, kita menggunakan dia punya konsep lebih minimalis. Maknanya dia lebih nampak simple tapi dia nampak impactful dari segi tipografi. And then design yang terkini biasanya dia nampak lebih menjurus kepada konsep clean cut. Maknanya dia lebih functional dari segi dia punya tipografi tu lebih besar dan warna dia lebih flatten dan dia lebih minimalis compare dengan yang trend-trend design yang sebelum ni. Okay. Dan biasanya kita menggunakan elemen tipografi tersebutlah untuk nak nampakkan dia punya impactful reka bentuk, sama ada reka bentuk bulletin dan sebagainya, dia nampak dia lebih signifikan. Okay, next. Next page. Okay, ini adalah elemen tipografi. Okay, dalam bila kita nak buat satu design, dia mesti kena ada elemen tipografi. Dia lebih function lah dari segi tipografi. Kalau macam contoh dia, kita tak kekurangan dari segi atau tak ada atau kita tak nak letakkan gambar, kita boleh pakai elemen tipografi ni untuk nak buat satu reka bentuk. Okay, next. Okay, pemilihan tipografi. Okey, pemilihan tipografi dia ada tipografi ni dia terdiri daripada, kita ambil yang paling simple adalah terdiri daripada 3. Satu sans serif dan biasanya kalau kita gunakan elemen macam contoh dia macam penggunaan cursive. Okey. Ni 3 kategori ni amat penting untuk kita melihat atau membina satu reka bentuk. Okey. Kalau kita nak and then dari segi dia punya skala pun kita kena jaga juga. Dia punya hierarki dia. Okey. Kalau biasanya di dalam membina satu bulletin, saya suggest kita mengambil satu jenis font atau paling banyak pun 2 jenis karakter font dah memadai. Sebab
di dalam satu family font tu dia ada kepelbagaian dia punya karakter. Okey, kepelbagaian karakter. Contoh saya ambil saya ambil Helvetica. Helvetica ni kalau kita ringkumkan, dia ada lebih daripada 20 family font. Okey, dia ada Helvetica Bold, dia ada Helvetica Condense, dia ada Helvetica Oblique, dia ada Helvetica Expand, dia ada Helvetica Normal, dia ada Helvetica Thin, dia ada Extra Thin dan sebagainya. Okey, itu disebut sebagai secerita adalah family font. Maknanya kalau kita menggunakan satu family font yang sama, dia nampak profesional dari segi rekaan tersebut. Berbanding kalau kita mengambil, contoh kita ambil dia punya, kalau kita nak buat bulletin, let's say lah kita ambil contoh dia, kita ambil Arial untuk dia punya tagline. And then yang kedua kita ambil dia punya contoh kita ambil Helvetica untuk bacaan teks, dan caption kita ambil contoh kita ambil Futura. Dekat situ kita menggunakan 3 jenis karakter font. Jadi kalau lihat dari segi design, dia tak nampak dia punya consistency. Maknanya design tu dia nampak orang kata cacah merba atau terlalu orang kata banyak sangat font. Bila banyak font dia nampak macam rojak sikit lah dari segi dia punya karakter tersebut. Untuk design dia mesti kena ada dia punya konsep, maknanya kita kena ambil kira dari segi dia punya hierarki, di samping itu juga penggunaan family font. Biasa kita macam saya biasanya saya suggest ambil satu family font, tapi dalam family font tu ada kepelbagaian dia punya karakter font tersebut. Okey, dia nampak lagi impactful dan dia akan nampak lagi lebih dominan anda punya design tu dia nampak lebih nyerlah. Okey. Dan okey, the next okey, ini adalah kategori yang tadi saya cerita tadi. Dia ada serif. Okey, serif ni dia lebih menjurus kepada, kalau macam contoh dia, kita nak membuat satu design reka bentuk akhbar atau surat khabar biasanya untuk bacaan teks dalam surat khabar kita gunakan serif. Kita jarang menggunakan serif sebagai untuk bacaan teks. Tapi untuk contoh dia e-news atau bulletin dalam bentuk blast, kita boleh menggunakan seri sebab kita tak terlalu banyak font. Okey, berbanding dengan surat khabar. Kalau surat khabar mesti kita gunakan dia punya body text, kita gunakan serif. Sebab apa kita gunakan serif? Serif ni kalau kita tengok dari segi dia punya penggunaan tipografi, serif ni dia ada dia punya runcing-runcing yang disebut sebagai dia punya dia ada nampak runcing-runcing tu. Bila kita letak antara huruf ke huruf, dia nampak dia punya flow. Okey, bila banyak dia punya flow, maknanya pembacaan tu dia lebih cantik dan mata kita tak cepat letih berbanding dengan kita menggunakan sans serif yang agak tebal dia punya stroke. Okey, kalau contoh dia kita membaca buku 200 muka surat, dalam 200 muka surat tersebut kita menggunakan font serif atau kita menggunakan Arial, okey, antara muka surat 1 sampai muka surat 10 mata kita dah rasa cepat letih berbanding dengan kalau kita menggunakan serif. Maknanya kalau serif kita boleh baca mungkin sampai muka surat 30 dalam masa 1 jam berbanding dengan serif. Kalau macam serif mungkin dalam muka surat ketiga mata kita dah rasa macam cepat letih. Itu dia punya fungsi penggunaan tipografi dalam penerbitan. Okey. Okey. Seterusnya adalah skrip. Skrip ni biasanya kita menggunakan skrip. Kalau contoh dia, kalau kita nak membuat satu invitation card dan sebagainya, kita menggunakan skrip ni lah yang paling sesuai. Dia lebih welcome. Dia punya ni lah konsep dia. Okey. Next. Ini contoh, kalau macam contoh dia macam kita nak buat billboard, biasa kita gunakan yang besar-besar punya size lah. Maknanya dia nampak capture daripada 2 km atau 3 km dari sudut pandangan jauh. Okey. Yang kita nampak kalau contoh macam billboard, kita nampak UKM, itu yang paling dia punya yang dominan. Yang seterusnya adalah dia punya yang support lah, elemen support. Contoh dia macam tagline dan sebagainya. Okey, dari segi pembinaan
pembinaan komunikasi media, okey. Yang paling penting adalah dia punya yang kita melihat dia punya dominan tu amat penting. Kalau macam contoh dia branding, kita melihat kita punya logo dan logo type yang tadi saya sebut tadi. Itu amat penting supaya orang akan ingat kalau kita tengok sekali UKM dia akan ingat dan warna tu adalah warna merah. Maknanya kalau macam contoh dia yang elemen lain biasanya dia akan tak berapa ingat lah. Tapi elemen macam contoh dia warna merah dengan UKM itu adalah sinonim. Maknanya dia akan melihat secara jelas lah, itu dia akan jadi orang kata ingatan kepada orang yang melihatnya. Terusnya, next. Ini adalah design untuk kulit buku UKM at Media yang saya pernah buat dulu. Okay, dia agak simple lah menggunakan elemen-elemen design dan penggunaan gambar tak ada langsung. Maknanya kat sini saya mengambil kira dari segi penggunaan tipografi dan elemen warna UKM sebagai elemen support untuk nak membina satu konsep. Next. Ini adalah majlis pelancaran buku. Saya menggunakan elemen warna ni lah, warna-warna UKM. Dan elemen supportif adalah warna-warna yang warna logo tersebut. Maknanya saya ambil guna warna merah, biru dan warna kuning. Okay, next. Ini adalah bila kita nak buat satu design, biasanya kalau macam contoh dia di peringkat macam contohlah di peringkat fakulti dan sebagainya, dia mesti kena ada satu event. Event tu dia akan membentuk satu kita punya trademark kita lah. Contoh dia kalau kita nak buat satu pelancaran buku, program dan sebagainya, dia mesti kena ada konsistensi. Okey, dari segi warna dengan elemen design dia mesti kena selaras. Maknanya dia mesti kena selaras supaya dia nampak dia punya image tersebut kita nak bawakan kepada audience. Okey. Ni contoh dia poster pelancaran lah. Maknanya dia ada poster, dia ada banting, dia ada kad jemputan e-card, disebut e-card. Maknanya ketiga-tiga ni dia ada kesinambungan dan dia punya design tu dia nampak satu kesatuan atau dia punya unity dalam design tersebut. Okay, next. Question seterusnya. Okey, ni adalah rekaan poster periklanan. Ni yang tadi saya just nak tunjukkan je lah. Okey, next. Ni periklanan. Okey. Okey, next. Ini bila anda membuat satu contoh dia macam bulletin, kadang-kadang kita ada penyendal di mana kita kadang-kadang kita masukkan di dalam artikel tersebut ada ruangan kita akan baca satu bentuk artikel tu, dan kadang-kadang ada setengah artikel dia akan masukkan sedikit ruangan periklanan supaya bila audience tengok dia akan nampak. Itu pun penting juga untuk nak di-highlight atau nak hebahkan untuk dalam satu bentuk bulletin dan sebagainya. Okey, ini adalah poster tahniah. Maknanya dalam InDesign kita menggunakan InDesign ni kepelbagaian design yang kita boleh buat. Maknanya bukan setakat bulletin, tapi kita boleh buat poster, kita boleh buat periklanan yang besar-besar macam tadi, macam billboard. Kita tak boleh menggunakan Photoshop, pasal kalau kita guna Photoshop dia akan jadi pecah bila kita nak buat billboard. Contoh dia kalau kita nak buat satu poster yang besar, yang berskala, contoh dia 20 kaki kali 30 kaki. Maknanya di dalam InDesign, contoh dia kita nak buat backdrop untuk macam convocation dan sebagainya yang besar, pentas, atau kita nak buat macam dia punya macam pentas punya background. Maknanya kita menggunakan InDesign sebagai satu platform supaya dia nampak, dia punya teks tu dia nampak jelas, gambar nampak jelas, dan penggunaan logo tu nampak jelas. Kalau kita gunakan Photoshop, dia akan jadi kemungkinan dia akan jadi pecah kalau kita enlargekan berbanding dengan menggunakan InDesign. Dalam InDesign kita boleh gunakan kepelbagaian produk yang kita nak buat. Ini saya nak ceritakan tentang InDesign, penggunaan InDesign yang mana yang saya gunakan, yang saya tunjuk ni adalah dia punya final layout adalah menggunakan InDesign. Okey, seterusnya. Next.
Ni adalah poster tahniah lah. Ni sama yang macam tadi tu, maknanya saya gunakan InDesign. Okay, next. Ni poster tahniah juga. Maknanya yang ini pun elemen yang tahniah, saya gunakan poster InDesign lah. Ini di peringkat PTJ lah yang biasa buat. Okay, next. Okay, di dalam InDesign sebenarnya kadang-kadang kita boleh buat crop gambar tersebut nanti buat crop gambar, dan dia ada dia punya feature-features yang boleh guna pakai untuk nak membuat satu rekaan tersebut. Okay, itu amat penting. Bila dia ada certain gambar, kita boleh mengedit dalam InDesign. Maknanya dia punya contoh dia macam gradient. Kita boleh gunakan fade. Kita boleh fadekan gambar tersebut dan meletakkan teks. Dia nampaklah dia punya, orang kata tak terlalu keras sangat kita punya design. Maknanya dia nampak dia punya fade dalam design tersebut. Okay, next. Okay. Ni adalah contoh dia macam banner web. Banner web. Mungkin dalam InDesign pun kita boleh menggunakan platform tersebut. Next. Okay, next. Ini pun portal. Okay, portal masthead. Maknanya kalau kita nak buat macam contoh dia macam dalam design tu dia ada portal. Maknanya dia punya kat atas tu, contoh buat macam portal UKM tu, kita masukkan banting. Maknanya design tu diletakkan kat situlah. Biasa kalau kita tengok portal UKM, dia ada dia punya dia ada dia punya banner. Banner tu biasanya dia akan keluar lah ikut sekuen. Kalau ada 7, 8 dia akan keluar beberapa saat tu akan keluar yang lain dan sebagainya. Yang itu pun kita gunakan dalam InDesign sebagai salah satu daripada platform kita. Okay, next. Ni backdrop belakang pentas convocation. Yang ni kalau kita print, size backdrop tersebut adalah lebih kurang dalam 20 lebar dia hampir 30 kaki, dan tinggi dia hampir 20 kaki tinggi dia, dan lebar dia lebih kurang lebih pada 30 kaki. Kalau kita gunakan Photoshop, dia punya file tu dia agak besar, mungkin lebih pada 200 megabyte. Tapi kalau kita gunakan dalam InDesign, dia tak sampai pun 100 MB. Itu, dan kualiti dia konsisten. Maknanya dia tak pecah berbanding dengan kita gunakan Photoshop atau software lain. Itu fungsinya InDesign. Seterusnya. Ini contoh macam billboard dan banting. Okay, seterusnya. Ni saya just nak tunjukkan je lah penggunaan InDesign. Ni adalah contoh dia kalau kita nak buat macam photo booth UKM, kita gunakan InDesign lah sebagai satu rekaan. Okay, seterusnya. Ni photo booth. Ni banting banting yang berskala besar. Ni kita banting corporate UKM warna merah tu. Saya gunakan InDesign sebagai saya punya final touch dan saya save as a PDF file. Begitu juga dengan ni lah, dengan banting yang kita buat ni. And then kalau kita ada macam contoh dia tagline dan sebagainya, kita boleh gunakan typography tu. Contoh dia, kelebihan dalam InDesign ni, okay, function dia, kita bila kita menaip, kita boleh capture atau kita boleh besarkan typography yang kita nak. Contoh dia macam dekat copywriting kat sini, from the universe to the deep sea UKM tu, yang tu kita boldkan supaya dia nampak capture kepada audience. Tu dia punya wording atau keyword tu dalam tagline tersebut. Okay, kita nak nampakkan dia punya kontras di dalam design tersebut. Okay, next. Ni adalah banting. Tadi saya bagi tahu dia mesti kena ikut dari segi flow. Contoh dia kalau macam corporate branding, maknanya dia kena flow dia punya contoh dia warna-warna faculty. Warna-warna faculty adalah warna jubah faculty lah. Okay, next. Okay, ini adalah
poster ucapan, semua okey. Bila kita nak buat dalam InDesign, satu, dia lebih cepat berbanding kalau kita nak buat dalam Photoshop. Pasal kalau kita nak melakar atau menaip apa benda tu dia lagi cepat, dan kalau kita nak extract dia punya InDesign tu dia lebih cepat berbanding dalam Photoshop. Kalau Photoshop dia akan masa lambat. Kalau dalam InDesign dia cepat. Maknanya kalau kita nak buat design, elok gunakan InDesign lah. Dia sebab dia lebih cepat. Kalau macam contoh dia macam saya nak buat poster ucapan ni, saya ambil masa lebih kurang dalam 15 minit je kalau nak buat design seperti macam ni. Okey, seterusnya. Next. Ni adalah poster ucapan Hari Kebangsaan. Yang ini anda tengok kalau saya buat dekat sini, ni ada nampak tak dia punya macam logo. Okey, dekat sini ada nampak macam bangunan penerbit. Yang ini saya lukis menggunakan InDesign. Saya gunakan image trace lah. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini pun anda sebenarnya okey, kalau yang bangunan yang kat sebelah ni saya lukis sendiri. Saya tak ambil dalam web dan sebagainya sebab kalau ambil dalam web dia tak nampak dia punya kualiti, dia tak nampak macam ni. Maknanya yang ni saya lukis sendiri bangunan-bangunan skyline dekat Malaysia. Yang ni saya gunakan Illustrator, tapi yang dia punya teks yang di belakang ni saya gunakan InDesign. Okey. Dia nampak dia punya ni lah, dia punya orang kata kejelasan, dia punya quality image tersebut. Okay, next. Ini macam contoh macam ni nak cepat, saya ambil masa lebih kurang dalam 15 minit lah, siap lah benda tu. Yang paling penting, okay, di dalam InDesign yang paling penting adalah template. Template tu bila kita nak buat sesuatu, okey, bila kita nak buat satu design, yang paling penting adalah template. Bila template tu kita dah contoh dia kita nak buat template tu, kita dah ada dia punya size dia. Okey, yang paling penting buat design size. Yang kedua adalah dia punya proportion. Kita nak letak dia punya contoh dia punya logo dan sebagainya. Dia nampak konsisten lah. Maknanya kalau ada template, dia contoh dia ucapan 1, ucapan 2, ucapan 3. Contoh kan kita dalam UKM ni banyak ucapan kan. Ucapan Selamat Raya, ucapan Diva Bali, ucapan Christmas, ucapan Tahun Baru, Hari Malaysia. Dia dalam kalender ni memang banyak lah. Jadi bila kita buat satu template tu dia akan nampak konsisten. Yang paling penting adalah kedudukan dan dia punya macam contoh dia macam running head tu sama je. Begitu juga dengan logo peletakan logo dan sebagainya. Okay, next. Ni adalah design yang baru saya nak buat ni. Yang ni mungkin akan terbit hujung tahun ni. 70% UKM dalam norma baru COVID-19. Okey, yang ni saya akan kompilasi bergambar tentang COVID, sepanjang COVID 2 tahun ni di dalam UKM dan bagaimana UKM menangani COVID di peringkat di peringkat dalam Malaysia lah dan langkah-langkah pencegahan kepelbagaian lah dari segi dia punya format dan sebagainya. Tapi saya nak menceritakan kat sini adalah penggunaan contoh dan anda melihat satu cover, yang kedua adalah layout. Contoh dia kalau anda tengok bila ini adalah buku mewah. Buku mewah ni dia mesti nampak eksklusif. Okey. Yang kedua dia nampak bila contoh dia buku mewah ni, bila kita selak yang page yang kedua dia akan keluar dia punya end paper. End paper tu maknanya saya meletakkan gambar-gambar orang gambar-gambar warga kampus memakai mask supaya kita bagi appreciate kepada semua warga kampus. Ada yang saya selected lah, ada di dalam dia punya end paper depan dan belakang. Maknanya banyak lah. Tapi dia punya yang paling pokok dia adalah saya menggunakan InDesign sebagai salah satu daripada fungsi
design tersebut. Maknanya itu kepentingan InDesign kalau kita nak membuat satu inilah satu bahan atau kita nak buat dalam bentuk media, dalam bentuk cetakan, dalam bentuk hebahan, dalam bentuk apa lagi, iklanan, dalam bentuk berita dan dalam bentuk kepelbagaian lah. Tu saya nak ceritakan. Maknanya tadi saya dah ceritakan tentang dia punya teori sedikit. Yang kedua adalah penggunaan elemen of design, penggunaan warna, penggunaan tipografi, saya sentuh sikit, penggunaan konsisten, and then dalam bidang penerbitan, macam mana kita nak gunakan hierarki dan sebagainya. Jadi saya tunjuk serba sedikit. Dan kalau misalnya nak dapatkan nota ni, okey, anda boleh saya dah buat untuk anda, maknanya ada di dalam anda boleh buka Gmail anda boleh type username InDesign mention InDesign mention yang tu sebaris at gmail.com. Password dia huruf besar FSSK, huruf besar FSSK mention. Dia punya password. Saya ulang balik username InDesign mention, password dia FSSK mention. Dekat situ saya ada masukkan saya punya inilah satu saya punya presentation ni. Yang kedua saya ada sentuh sikit tentang nota dalam InDesign. Dekat situ nota ringkas anda boleh tengok menggunakan InDesign. Dekat situ juga saya ada satu letak penggunaan logo. Logo tu adalah saya save as PNG sebagai untuk kemudahan pada anda menggunakan warna latar terang atau warna latar atau reverse. Dekat situ dekat situ juga saya ada buat satu folder yang kita akan buat projek untuk kita punya kita punya ni sesi kita. Maknanya kita akan buat projek sedikit je, kita akan buat projek. Maknanya kita buat satu bulletin newsletter email dalam bentuk e-bulletin lah, maknanya dalam satu page. Dalam satu page tu dia mesti ada header, dia mesti yang tadi masuk tadi, dia mesti ada body text dan dia ada dia punya yang kalau kita tengok yang tadi saya bagi tu dia mesti kena ada footer tu, mesti kena ada lah. Maknanya 3 elemen tu amat penting, mesti kena ada. Jadi kat situ saya ada letak satu artikel, dan artikel tu nanti kita akan combinekan dan kita akan buat satu design lah. Design tu kalau dapat kita dia punya layout dan sebagainya follow dengan apa yang saya bagi sedikit information tentang macam mana how to create dia punya design composition. Okay. Okay. Boleh saya just nak maklumkan kepada anda, kita boleh tak kita berhenti berehat sebentar, Ustia? Boleh Cik Khalid. Okey. Lepas ni kita akan sambung dengan pembinaan template ke? Nanti kita akan buat satu pembinaan template lepas ni. Alright. Okey. Saya just nak bagi tahu sebab dekat tempat saya punya komputer saya, dia punya button untuk nak share tu dia tak keluar lah. Mungkin dia tak update dengan latest Zoom punya ni kot, requirement. Saya punya paling baru. Biasa keluar, saya tak. Ya betul, keluar. Biasa memang perlu ada share screen tu. Biasa saya kalau macam saya buat webinar ke apa ke, saya ada dia punya share button share dia tak keluar dekat sini. So lepas ni untuk pembinaan template tu Cik Khalid nak
buat secara live, maksudnya I mean ada conteng-conteng ke ataupun memang ada slide? Itu saya rasa saya nak apa tu, saya secara live lah, maknanya saya nak buat Buka kalau dekat ada share tu InDesign lagi bagus. Maksudnya buka kat InDesign nanti boleh share lah kan? Maknanya buka dalam InDesign yang saya punya. Boleh share, maknanya saya buat cara online lah, jadi diorang akan follow dari situ. Sebab saya kalau macam saya sediakan template, nanti peserta kurang sikit Betul, dari segi faham. dia punya ni lah. So mungkin macam inilah, kita break sekejap dalam masa 10 minit boleh? Doktor, Ya. Boleh dalam 15 minit boleh. Doktor, can you check chat box because tak boleh read lah password tu yang Encik Khalid bagi tadi. FSSK mention, FSSK tu semua huruf besar. Okey. Mention huruf besar ke Cik Khalid? Tak nampak. Okey, INDESIGN, InDesign mention. Betul. @gmail.com ya Encik Khalid. InDesign mention. Boleh type tak? Boleh type kat Saya sini? rasa saya dah type di chat box. Cik Khalid tunjuk lagi sekali, InDesign nampak tak ni? mention @gmail.com. Tunjuk sekali lagi, tadi nampak. Saya yang ni terbalik. InDesign mention. InDesign mention, okey. FSSK mention tu dekat dah kan? InDesign mention, FSSK mention, FSSK huruf besar, mention tu huruf kecil. Maknanya itu password je lah. Mention FSSK je huruf besar, mention huruf kecil. Yes. Mention huruf kecil. Yes. Okay. Okay, boleh guna. Yes. Okay. Okay. Dekat situ, dalam tu saya masukkan dalam dalam folder tu. Anda boleh tengok dekat dalam Gmail tu. Dalam Gmail. Dalam Gmail anda boleh tengok dekat, saya dah masukkan sesiap bahan tersebut di dalam drive. Di dalam drive anda boleh lihat ada logo, okey. Dekat situ juga ada saya masukkan presentation yang saya telah bagi ni. And then dekat situ juga ada artikel yang kita akan buat satu projek nanti saya tulis projek situ. Maknanya ada gambar berserta dengan gambar, artikel dengan gambar sekali lah. Okey, saya rasa semua dapat buka dekat dalam tu. Okey, doktor kita saya rasa macam ni, Cik Khalid keluar dulu kejap, lepas tu nanti cuba masuk balik. Tengok ada tak dia punya tu. Boleh. Okey, saya keluar sekejap
Kita break sekejap untuk technical problem ya, untuk bagi Cik Khalid settle down yang apa tu share screen button supaya dia boleh share nanti untuk tunjukkan bagaimana pembinaan template. Okay, so stay tune kejap ya.